Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada video kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama dalam subjek akhlak, iaitu adab menziarahi orang sakit. Okey, di sini adalah isi kandungan yang terdapat dalam pelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, ada adab ketika menziarahi orang sakit. Yang kedua, fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Dan yang ketiga, akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Okey, di sini yang pertama kita lihat dulu apakah ada adab ketika menziarahi orang yang sakit. Okey, yang pertama, kita perlu memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Di mana kesesuaian waktu tu sangatlah penting ketika kita ingin menziarahi orang yang sakit ni. Antara contoh-contoh waktu yang tidak sesuai untuk kita berziarah adalah contohnya pada waktu maghrib. Okey, kenapa waktu maghrib? Sebab pada ketika itu adalah waktu kita solat maghrib. Jadi tak sesuai pada malam hari. Maksudnya dalam pukul 11 malam ke, tak sesuai. Kenapa? Tak sesuai sebabnya pada ketika itu orang yang sakit dia ingin beristirahat. Jadi penting untuk kita pilih waktu yang sesuai. Okey, seterusnya yang kedua, memendekkan waktu ziarah. Apabila kita menziarahi orang yang sakit ni, kita tidak boleh berlama-lama. Cukup sekadar kita bertanya khabar, kita melihat keadaan ataupun kondisi dia tu macam mana, adakah bertambah baik. Okey, dan seterusnya yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang baik. Kita berkata benda yang baik-baik sahaja. Kita mendoakan perkara yang baik sahaja pada orang yang sakit. Okey, yang keempat, berkata dengan suara yang lemah lembut dan sopan. Kita tak bolehlah nak menengking, nak marah orang, nak meninggikan suara. Tak boleh. Okey, seterusnya yang kelima, kita perlu mendoakan orang yang sakit agar diberi kesembuhan, agar dia cepat sembuh supaya dia boleh beribadah dengan baik. Bila dia dah tubuh badan dia dah sihat, dia nak solat, dia nak berpuasa pun tak ada masalah. Dan yang last sekali, memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, tabah dan bersangka baik kepada Allah. Kita kena bagi kata-kata nasihat yang baik. Mungkin ujian dia sakit tu sebab Allah sayang dia, Allah nak tingkatkan darjat dia. Kita bagi tahu kata-kata yang baik, kata-kata nasihat yang baik. Okey, so itu adalah antara ada adab ketika kita nak menziarahi orang yang sakit. Seterusnya, dalil menziarahi orang yang sakit. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Okey, maksudnya kat sini, sesiapa mengunjungi orang yang sakit atau ziarah saudara seagamanya, maka malaikat berseru kepadanya, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Okey, maksudnya kat sini, orang yang menziarah orang yang sakit ni bukan sekadar diberi ganjaran pahala, tapi benda tu adalah perkara yang dituntut di dalam Islam. Kita ziarah saudara seagama kita, saudara seislam kita. Itu adalah perkara yang dituntut, perkara yang baik di dalam agama Islam. Okey, seterusnya, doa menziarahi orang yang sakit. Kita boleh baca doa ni ketika kita menziarah orang yang sakit. Daripada Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama." Maksudnya kat sini, wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya, sembuhkanlah dia, engkau Tuhan yang menyembuhkannya, tidak ada yang menyembuhkan melainkan engkau.
dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, jadi bila kita nak ziarah orang yang sakit, kita boleh baca doa ni supaya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, fadilat beradab ketika menziarahi orang yang sakit. Fadilat ni antara kelebihan yang kita akan dapat sekiranya kita beradab ketika menziarahi orang yang sakit. Yang pertama sekali, kita akan disukai oleh Allah dan Rasulullah. Okey. Bukan itu saja. Dapat ganjaran pahala daripada Allah. Yang ketiga, kita dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Dan yang seterusnya, dimurahkan rezeki oleh Allah. Dimurahkan rezeki oleh Allah ni, dimurahkan anggota tubuh badan kita ni untuk berbuat benda yang baik. Contohnya, ringan mulut kita untuk berkata kata yang baik, suka bersedekah, buat amal jariah. Itu semua adalah dimurahkan rezeki, antara bentuk-bentuk rezeki. Dimurahkan rezeki oleh Allah. Dan seterusnya, mengeratkan hubungan silaturahim kita sesama saudara Islam kita. Seterusnya, mengembirakan pesakit. Dan yang last sekali, memberi semangat kepada pesakit. Bila kita ziarah orang yang sakit ni, automatiknya kita akan bagi semangat. Kita akan gembirakan pesakit. Rupanya, walaupun contoh kan, walaupun saya sakit, rupanya ada orang ingat lagi kat saya. Orang masih lagi ziarah saya, tanya khabar saya. Maksudnya kat situ, menggembirakan pesakit lah. Memberi semangat untuk dia sembuh. Gitu Yang seterusnya, akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Akibat yang kita dapat kalau kita tidak beradab. Yang pertama, kita tidak akan disukai oleh Allah dan Rasulullah. Dan yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, menyusahkan hati pesakit. Yang last sekali, mengguris hati pesakit. Bila kita tidak beradab, kita akan susahkan hati pesakit, guriskan hati keluarga pesakit. Kenapa? Sebab kita tak jaga adab. Sebab tu pentingnya bila kita ziarah orang yang sakit ni, kita jaga adab. Kita bagi tahu kata-kata nasihat yang baik, kita doakan dia, kita senangkan hati dia, kita bertanya khabar dia, buat perkara yang boleh menggembirakan hati dia. Okey, jadinya itu sajalah untuk video kita kali ini. Semoga video ini dapat manfaat untuk semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.